الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini insyaAllah kita meneruskan pembacaan kitab tafsir Al-Azhar jilid yang keempat, iaitu kita berada di surah Al-A'raf di ayat yang ke-179 insyaAllah. Sebelum kita pergi ke ayat 179 ya, ada baiknya kita coba lihat kembali, flashback kembali ayat 176, 177 dan 178. Kalau kita lihat di ayat 176 ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencerca atau menyamakan, memberi perumpamaan kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang yang berpura-pura, dan orang-orang yang nisik beriman dengan iman yang sebenarnya diserupaikan dengan asu. Kita nangga ayat kita nangga. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Orang yang suka ngikut hawa nafsunya, merasa dirinya kekal hidup di dunia atau si mati, berani melawan Allah Ta'ala. Allah madah famasaluhu, perumpamaan mereka itu kamasalil kalb, sama seperti anjing. Sama seperti anjing, kan? Kena anjing, in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Macam masuk yang jika engkau halau dia, lidahnya dijelainya kita. Atau engkau biarkan pun lidahnya dijelainya. Peranginya kena ya. Kita memburunya, lidahnya terjelai. Kita nandahnya siap pun, lidahnya terjelai. Namun lidahnya diulurkannya juga. Demikianlah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah cerita-cerita itu supaya mereka itu berfikir. Okay. Begitu jahit perumpamaan yang Allah samakan dengan orang-orang yang macamnya, sama seperti asu. Sentiasa menjelaikan lidahnya. Menjelai lidah kena asu. Okay. Menunjuk kepada lobanya terhadap dunia. Baik. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, kata Allah, buruknya masalanil qaumil ladzina kadzabu bi ayatina, alangkah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat kami itu, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat aniaya. Jadi perumpamaannya perumpamaan buruk. Disamakan dengan anjing. Manusia disamakan dengan anjing, ya satu perumpamaan yang buruk. Turun martabat manusia. Tapi itulah peranginya. Lebih kurang kedak perangai asu. Diburu pun lidahnya jelai. Ditandah pun lidahnya sentiasa terjelai. Baik. Kemudian kalau kita lihat lagi di ayat ke-178, Allah mengharapkan kepada orang-orang yang tadi mungkin satu masa adanya bertaubatnya kembali, supaya Allah madah di ayat 178, may yahdillah fahuwal muhtadi.
Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka itulah orang yang beroleh petunjuk. Karena petunjuk hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak ada siapa yang dapat memberi petunjuk kepada kita kecuali Allah. Kita minta 17 kali sehari petunjuk. Apa kata kita? Ihdinas siratal mustaqim, kata kita. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tapi masih je sesat 17 kali. Kena. Karena si ikhlas dalam memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Wa may yudlil, kata Allah, siapa yang aku sesatkan, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang yang rugi. Bukan saja rugi di dunia, malah rugi yang amat besar akan menimpanya di akhirat nanti. Itulah ayat yang telah lalu, yang telah kita tafsirkan beberapa minggu yang lepas. Kita pergi di ayat yang ke-179. Nak itu وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Bunyi ayat 179. Maksudnya, dan sesungguhnya telah kami sediakan untuk neraka Jahannam beberapa banyak dari jin dan manusia yang akan memenuhi neraka Jahannam kelak. 2 makhluk aja. Jin dan manusia. Malaikat sih masuk neraka. Jin sama jin iblis ya, atau jin biasa yang bukan Islam, yang akan masuk neraka bersama dengan manusia. Karena iblis ya jenis jin juga sebenarnya. Yang dicipta daripada api, sama macam jin. Jin nak masuk dalam tubuh orang. Di ruqyah, di segala macam ya. Ya termasuk syaitan ataupun iblis ya adalah termasuk jenis jin juga. Maka yang akan masuk dalam neraka 2 jenis saja makhluk. Jin dan manusia. Yang nak dipadah kita hantu-hantu ya jin lah ya. Cuma orang Melayu tu. Jadi banyak nama jin. Ada hantu pocong, ada hantu tinggi, ada hantu laut. Ada pontianak. Macam-macam. Ya orang Melayu ambil nama. Sebenarnya jin ya. Yang jelma macam-macam. Kadang yang jelma kedak pocong. Kadang yang jelma kedak orang nak mati. Kita nak fikir orang mati yang angkat. Walanya ya. Jin. Yang nyerupa. Tapi orang kita Melayu diperbanyaknya. Jadi seolah-olah macam hantu yang lain, jin yang lain. Padahal hantu ialah jin. Pontianak ialah jin. Semua. Cuma yang nyerupa macam-macam mengikut seleranya lah. Ya tahu, Datuk takut dengan apa? Takut dengan hantu tinggi. Nyerupa hantu tinggi. Datuk takut dengan apa? Takut dengan pontianak. Nyerupa kedap pontianak. Dia percaya bahawa orang mati akan bangkit di kubur. Hanya seolah-olahnya ada duduk tak kubur. Ya. Jadi kita fikir orang mati ya, wahal jin. Okay. Ya kerjanya ya. Nampak tugasnya nak nyesat kita. Tujuannya nak nyesat kita. Supaya kita percaya dengannya. Jadi kata Allah, sesungguhnya telah kami sediakan untuk neraka Jahannam beberapa banyak dari jin dan manusia. Kena jin dan manusia masuk neraka? Allah nyebut, lahum qulubun la yafqahuna biha. Pada mereka ada hati. Manusia ada hati, jin ada hati.
Tapi hatinya sih digunanya kepada niat yang baik. Digunanya kepada niat yang buruk terus. Mereka tidak mau memperhatikan dengan dia, dengan hatinya, kebenaran. Okay? Yang si mau nangga kebenaran dengan hatinya. Yang mau kebenaran tangga dengan matanya aja. Mata kadang-kadang keliru. Hati tepat. Jadi kata Allah, aku beri hati mereka, tapi mereka tidak memperhatikan dengan hatinya. Perkara-perkara baik, perkara iman dan sebagainya. Dan pada mereka ada mata. Aku ada beri mata. Tetapi mereka tidak mau melihat dengan mata ya. Semua melihat benda bagus. Suka melihat benda jahat, benda maksiat, benda yang boleh membawa kepada dosa. Matanya digunanya ke siapa? Nak bagus-bagus yang semua orang enggak. Dan pada mereka ada telinga. Telinga pun ada aku beri. Tetapi mereka tidak mau mendengar dengan telinganya benda-benda baik. Kerjanya dengar benda-benda jahat, benda-benda nak mengandungi dosa dan sebagainya. Itulah orang-orang yang seperti binatang ternak. Tadi macam anjing. Itu macam binatang ternak. Binatang ternak apa? Sapi, kebo, kambing, manok, itit, binatang ternak. Okay? Dia itu kedak binatang ternak. Tadi kedak asuk, kata Allah, perangai manusia. Tu si kedak sapi. Kedak kambing. Kedak babi. Babi pun binatang ternakan juga. Al-an'am bahasa Arab. Binatang ternak. Hum kal an'am. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternakan. Bahkan mereka itu lebih jahit daripada binatang ternakan. Binatang ternakan ada juga faedahnya boleh dimakan. Sapi sembelih kali. Tapi manusia nak dimakan pun siapa? Faedah pun saya ada. Kerja melakukan dosa, melawan Allah dia kerja. Si mau beriman. Sama macam dak sapi ni ada beriman. Tapi si dak sapi benarlah si beriman, si ada bisi akal. Si diwajibkan beriman. Si ada perlu masuk Islam indah dak sapi ya. Si perlu suruh ngucap indah si perlu. Kena. Si mukallaf. Yang mukallaf hanya dua jenis makhluk aja. Manusia, jin. Dia aja. Dengan itulah orang-orang yang seperti binatang ternak. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka itu adalah orang-orang yang ghafilun. Orang-orang yang lalai. Ghafilunnya adalah orang yang lalai. Baik. Kita lihat apa kata Pak Hamka dalam menafsirkan ayat ini. Kita lihat tafsirnya. Di dalam segala bahasa terdapat perkataan hati. Tadi Allah nyebut lahum qulub. Qulub ya hatilah. Plural bagi hati. Singularnya qalb. Mubanyak qulub. Ya bahasa Arab. Apa maksud hati? Dan perkataan hati ini baik dalam bahasa Arab, bahasa Quran atau dalam bahasa kita sendiri mempunyai dua arti, kata Pak Hamka. Pertama, hati sebagai bahagian badan manusia yang terletak di dalam kurungan dadanya, dalam dada kita tu. Itulah hati sebagai benda atau bahagian tubuh. Kemudian dipakai lagi arti yang kedua yang kadang-kadang berarti akal. Hati itu memberi dua makna. Hati yang ada dalam dada kita ya. Dagingnya, seketul dagingnya dalam dada kita ya hati. Satu lagi Quran menggunakan perkataan hati memberi makna mempunyai akal berfikir. Berfikir. Okay? Dengan hati kita dapat melalui akal kita berfikir. Ya, maksud hati itulah hati dengan sebagai benda atau bahagian tubuh. Kemudian dipakai lagi arti yang kedua. Yang kadang-kadang berarti akal. Kadang-kadang berarti perasaan yang halus.
perasaan yang halus, rasa belas kasihan, beriman, benci, ya perasaan-perasaan halus yang ada dalam jiwa kita pun berpunca daripada hati. Atau hati kecil disebut. Atau hati sanubari. Bahasa Melayu tu macam-macam. Bahasa Arab satu je sebutnya qulub. Cukup. Tapi dia memberi makna yang banyak. Kalau dalam bahasa Melayu, qulub ia adalah daging yang ada dalam dada kita, satu. Kedua, dengan hatinya dapat berfikir. Dengan hatinya juga merupakan perasaan halus. Hati juga merupakan rasa hati atau hati kecil atau hati sanubari. Kita madah jauh daripada hati sanubariku. Kan? Hati kecil. Hati kecilku. Hatiku yang paling dalam. Kan ada selalu kita dengar drama-drama. Jauh dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku tidak percaya dengan apa kata-katamu. Okey, ialah maksud qulub ya. Hati ya. Sebenarnya menurut penyelidikan tubuh lahir batin manusia, jiwa dan badannya orang sependapat bahawa kegiatan berfikir ialah dari otak, bukan dari hati. Yang ikut kajian kata yang berfikir adalah otak, bukan dari hati. Tetapi bahasa yang dipakai telah menentukan bahawa kalimah hatilah yang dipakai untuk menyatakan fikiran nurani. Kannya terlintas di hati dulu, baru pergi ke otak. Okey, baru pergi ke otak. Kalau otak memproses. Apabila otak memproses, diprosesnya ke anggota kita pun bertindak. Hanya cemia apa? Mesti silap saya lah. Cemia sebenarnya. Hati dulu. Kita nanggap sesuatu, hati kita dulu berkata-kata. Kemudian hati ya ngirum maklumat ke otak. Otak menganalisis. Macam ni boleh sih malah tu. Otak. Kan boleh otak pun mengirim ke anggota kita untuk megang. Hati kita nanti pensilnya kaca warna pink. Otak kata menati juga macam. Ambil kalinya. Ambil. Otak nyuruh ambil. Okey. Mesti boleh ambil ya orang pun ya. Asyik ambil. Otak melarang. Baik, tetapi manusia yang tidak memakai perhatian itu tadi telinga buat mendengar dengan ni. Baik, ayat ini menyatakan bahawa hati dan roh di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali yang beliau simpulkan bahawa arti ketiga kata itu hanyalah satu saja. Ayat ini menyatakan bahawa dua makhluk Allah yang utama, pertama jin, kedua manusia, telah diberi oleh Allah hati. Hati pakainya melihat dan memikir sesuatu melalui otaknya. Dua makhluk ya. Ada hati diberi Allah Ta'ala. Pakai untuknya merenung, melihat, memperhati. Matanya nanggap tapi dia pergi ke hati. Hatinya proses pergi ke otak. Otak terus bertindak, mengarah segala anggota untuk bertindak. Okay. Jadi dua makhluk ya ada hati diberi oleh Allah Ta'ala. Iaitu dalam dada kita. Hati. Baik. Maka boleh juga kita artikan bahawa mereka telah diberi oleh Allah otak buat berfikir. Tetapi mereka telah disediakan buat menjadi isi neraka Jahannam. Kenapa? Nya ada hati tapi si gunanya ke arah kebaikan. Makanya ada potensi untuk masuk neraka Jahannam. Seperti disebut dalam ayat tadi. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wan ins. Sungguhnya telah kami sediakan untuk neraka Jahannam beberapa banyak dari jin dan manusia. Kenanya si guna hatinya untuk berfikir dengan baik.
Kita nangga orang kafir. Kenapa si beriman? Kerana si mikir dengan hati. Nya mikir dengan nafsu. Nyembah tepekong. Punya mikir dengan hati tu, nya fikir, bodoh nak aku tu nyembah patung tu. Dah ya patung tu angkat pun siapat, apa semua siapat. Ini gayanya jadi Tuhan. Amunya berfikir dengan hatinya akan nyebut macam ya. Tapi oleh karenanya si berfikir dengan hati, yang fikir dengan nafsu, baguslah Tuhan si pandai angkat. Si jangan ngaco kita. Ya. Andahnya ngok-ngok saja. Sembah dia udah. Makin nafsu. Sebab kita nangga, ada seorang pendeta saya nangga dalam YouTube. Orang Kristian yang berfikir menggunakan hatinya akan masuk Islam. Yang mana ya? Yang masuk Islam lah. Orang Kristian yang masih kekal dalam agamanya ya adalah orang yang tidak berfikir dengan hatinya yang betul. Kerana punya fikir dengan hati betulnya akan masuk Islam. Ya kebenarannya. Islam adalah agama yang benar. Tapi oleh kerana Datuk Sik ngikut kata hatinya nak baik ya, maka Allah offer nganya neraka jahanam. Allah akan sumbatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Kerana si guna hatinya untuk mengerti, si diguna hatinya untuk berfikir, si diguna hatinya untuk merenung, si diguna hatinya untuk memahamkan. Yang guna apa? Mikir, merenung, nafsunya. Semua benda diukurnya dengan material. Si makai hati. Sebabnya sesat. Kita nangga iblis, masanya dihalau daripada syurga. Kena. Iblis dulu, nya dihalau daripada syurga karena yang ikut hawa nafsunya. Macam mana yang ikut hawa nafsunya? Yang ada, Adamnya dipolah daripada tanah. Aku dipolah daripada api. Tentulah aku lebih hebat daripada Adam. Tengah. Dia mikir saya, yang ukur kedai ya. Nya sepatutnya sujud dengan aku. Apa hal pula aku tu suruh sujud dengan Adam? Nya melawan Tuhan. Akhirnya dihalau daripada syurga. Di sini disebut yafqahun, artinya berfikir atau berfaham. Menurut ahli bahasa, orang yang berfikir atau orang yang berfaham ialah orang yang dapat melihat yang tersirat di belakang yang tersurat. Ya, hati. Hebat hati tu. Kan kita kan kadang-kadang kita nangga orang, terlintas di hati kita sesuatu. Tenangga muka waya kita. Macam ada suatu pengetahuan tentang orang ya mengalir dalam pikiran hati kita. Nyetuk kena macam ya. Karena hati tu nyambul, khususnya hati orang mukmin yang disebut firasat. Sebab ya Nabi manda waspadalah selalu dengan firasat orang-orang beriman. Karena dia dapat nembus hati, mengerti. Dengannya nangga kitanya tahu firasat orang ya macam ni. Nak madah betapa dalamnya pengetahuan yang ada di dalam hati kita yang dikurnia oleh Allah Ta'ala untuk mencari kebenaran. Baik, melihat nyata barang yang tidak nampak yang ada di balik yang nampak. Si nampak, tapi nya tahu. Benda yang macam kita beriman dengan Allah. Allah kan si nampak. Tapi hati kita terasa si Allah yang ada. Terasa. Bahawa pencipta alam tu Allah. Hati kita si dapat dibulak. Macam ni pun mulut Allah si ada apa bulak aja si ada Tuhan indah di dunia tu. Tapi dalam hati kecil kita debah nun kata Allah yang ada. Allah itu ada macam Hitler. Masanya nak mati. Saya ada baca tentang Hitler. Masanya nak mati. Nya kan ateis. Si percaya dengan Tuhan. Hitler ya. Nya si percaya dengan Tuhan. Ada alam tu natural. Jadi dengan naturally.
Saya ada kaitan dengan Tuhan tu saya ada. Tapi apabila nak mati, dalam buku yang saya baca lah, terkeluar daripada mulutnya, oh God. Pertama kalinya nyebut God, kata bininya. Oh God. Apabila merasa sakit, baunya nunggah God. Allah lah God ya Tuhan. Padahalnya seumur-umur hidupnya si pernah percaya dengan Allah. Kenanya etis. Orang yang mulhid dalam bahasa Arab nyebut. Mulhid tu etis lah. Orang si percaya adanya Tuhan. Tapi apabila sakit nak mati, terkeluar daripada mulutnya perkataan, oh God. Ya Allah. Kenapa? Ertinya jauh di sudut hati sanubarinya nun, percaya keberadaan dan kewujudannya Allah. Cuma mulutnya je ngak madah si ada Tuhan. Okey, kenanya ngikut hawa nafsunya. Firaun misalnya. Firaun kan yang ngaku dirinya Tuhan. Ana ilahukumul a'la. Kan dalam Quran. Firaun madah, Allah cerita dalam Quran, Firaun pernah madah, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi, wahai umat Mesir pada masa saya. Sembahlah aku. Tapi apabila lemas di Laut Merah, ngepung tentera Musa AS. Musa membelah laut ya. Tikam tungkat, laut terbelah. Lalu dia dapat masuk ke laut, dia pergi ke seberang. Dan Firaun pun ikut juga di belakang. Laut itu tutup balik, lemas sesidak tu. Masanya tengah lemas ya Allah cerita. Orang lain saya dah dengar, Allah dengar juga. Allah cerita dalam Quran. Firaun ya, masanya tengah tenggelam, timbul lemas. Nak mati, nazak. Apa katanya? Ana u'minu, aku beriman dengan Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun. Walhal sebelumnya nyabadahnya Tuhan. Artinya jauh daripada sudut hatinya percaya sebenarnya adanya Allah ya. Tapi oleh karena hawa nafsunya mengatasi pikirannya, makanya tersesat. Tersesat. Demikianlah berkaitan dengan hati supaya kita fahamlah maksudnya tu. Baik, di sini tersebut yafqahun artinya berfikir dan berfaham. Menurut ahli bahasa, orang berfikir atau orang yang berfaham ialah orang yang dapat melihat yang tersirat di belakang yang tersurat. Melihat nyata barang yang tidak nampak. Kita bayangkan sih akhirat. Kita sih pernah nanggak akhirat. Tapi apabila kita dengar cerita-cerita dalam Al-Quran tentang padang mahsyar, tentang azab kubur, tentang kita keluar daripada kubur, jauh daripada sudut hati kita percaya. Walaupun kita siap pernah nanggak. Itu orang beriman namanya. Dia percaya dengan sesuatu yang siap pernah ditangganya, tapi bersumber daripada berita yang accurate. Seperti Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kau percaya Tuhan ada? Sebini. Percaya sih? Macam mana kau percaya? Kan saya nampak. Apa jawabnya? Hati aku beriman dengan adanya Allah Ta'ala. Okay. Macam orang etis tadi, macam Fir'aun. Mulutnya sih percaya. Tapi hatinya percaya. Tapinya melawan hatinya. Degil. Terus ngikut hawa nafsu. Sebab ianya ditikam dalam neraka. Baik, kita nangga ayat tadi. Walaqad zara'na li jahannama kasiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya telah kami sediakan untuk neraka jahanam beberapa banyak dari jin dan manusia. Jenis yang ada hati tapi simok percaya dengan daripada hatinya. Yang lebih percaya daripada oleh nafsunya dan pengaruh-pengaruh lain. Pada ayat ini didahulukan menyebut hati dan berfaham.
Daripada menyebut mata dan melihat dan telinga dan mendengar. Sebab mata dan telinga adalah dua panca indera yang menjadi alat saja bagi hati untuk berhubungan keluar diri. Mata tu cuma alat kenangga aja. Nya sih boleh berfikir mata. Nya kenangga aja. Apabila kita nangga sesuatu, nya diproses oleh hati. Hati proses hantar ke otak. Macam ya. Kita nangga sesuatu benda pelik. Kan terlintas di pikiran kita. Kena benda yang macam ya. Bukan mata kelakar. Mata kenangga aja. Telinga akan dengar aja. Nya siapa berfikir. Tapi hati bersama otak adalah anggota yang dikurnia Allah Ta'ala untuk memerhati dan berfikir. Baik, sebab mata dan telinga adalah dua panca indera yang menjadi alat saja bagi hati untuk berhubungan keluar diri. Apa yang dilihat oleh mata dan dengar oleh telinga dibawa ke dalam hati. Nah, ditanggal dengan mata kita dimbak oleh hati. Masuk dalam hati kita. Mata cuma nangga aja. Dan dipertimbangkan. Apa patut aku pola? Senangga kamera ya, kamera depan. Fikirlah mati macam ni aku nak molah kamera tu. Ambil empas kah macam ni? Hati memproses. Ya, hati jahit. Hati bagus kata, syukur Alhamdulillah lah. Yang dapat nampak, merakam dan sebagainya. Dapatlah jadi dakwah. Ceramah kita tu apa jadi dakwah. Kita dah mati kelak. Dipasang. Benda tu, video-video nak dirakam tu dipasang, didengar orang. Dapat pahala sih saya. Dapat pahala. Dapat pahala. Kekal benda. Selagi si dihapus, nya kekal. Baik, apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga dibawa ke dalam hati dan dipertimbangkan. Seumpama matahari dan bulan kelihatan oleh mata sama besarnya, tetapi hati menyatakan tidak. Kita mendongak ke langit, kita nanggak siang, matahari sama besar dengan bulan malam tangga kita. Padahal jauh lah besar matahari daripada bulan. Tapi hati kita tetap mengata matahari lebih besar. Walaupun mata kita nangga, tangga bulan, bulat cemia juga. Tangga matahari, ketika hari redup, kita nangga matahari bulat, sama macam bulan. Mata kita ngata matahari dengan bulan sama besar. Hati ngata si. Hati ngata matahari lebih besar. Nak ni benar? Nak kata hati atau nak dilihat oleh mata? Nak dikata oleh hati yang benar. Nak dilihat oleh mata, keliru. Kadang kita keliru. Oleh mata. Oleh pandangan mata, banyak membuat kita keliru. Tetapi hati tadi, misalnya kita berdiri di hadapan rumah kita. Pagi-pagi di kala matahari mulai naik. Yang mula kelihatan ialah alam sekeliling kita, matahari, tumbuh-tumbuhan, rumah, burung terbang, kembang dan sebagainya. Semua kelihatan oleh mata. Kemudian kelihatan ayam berkokok, didengar oleh telinga. Semuanya menjadi perhatian. Lama-lama hati tadi mulai berfikir. Hatinya menaruhkan perhatian. Sehingga kian lama, kian nampaklah oleh hati. Barang yang tidak nampak oleh mata dan tidak terdengar oleh telinga. Mulalah kelihatanlah bahawa tumbuh-tumbuhan itu adalah hidup. Bawa kita. Hati kita mencerna. Mata cuma nangga. Telinga cuma dengar aja. Hati yang berfikir. Kena manok berkokok pagi? Mata sih, telinga sih tahu. Kena yang berkokok. Sepagi ada riuh yang berkokok di kampung nak. Kena yang berkokok. Berdasarkan pada hadis bahawanya melihat malaikat yang turun banyak pada waktu pagi, waktu subuh. Makanya berkokok. Ia kata hati. Berdasarkan hadis. Mata cuma nangga aja. Nangganya berkokok. Telinga cuma dengar aja kokokannya. Tapi saya tahu nampak sebab. Tapi hati
yang berisikan ilmu agama yang kita pelajari daripada Quran dan hadis, yang mencerna benda ya, bahawa pokokkannya disebabkan hati. Baik, burung-burung yang bernyanyi itu adalah hidup, padahal zat hidup itu tidak kelihatan oleh mata. Hanya kelihatan oleh hati sebab diperhatikan sesudah itu meningkat lagi, lalu hati tadi memperhatikan diri kita sendiri, iaitu diri yang melihat dan mendengar dan memperhatikan itu. Siapa aku? Macam kita, nangga dik kita pun. Kalau kita berdiri depan cermin, yang kita nangga tubuh badan kita aja. Tapi hati kita berfikir, siapa aku tu sebenarnya? Aku adalah makhluk ciptaan Allah yang diberi kehidupan di dunia ini, dipertanggungjawabkan untuk menyembah Allah, untuk taat kepada Allah SWT, supaya aku sukses di dunia dan di akhirat nanti. Ya kata hati. Tapi matanya nangga fizikal kita, gemuk, kurus, hitam, putih, rambut botak, ada rambut, berjanggut putih, saya ada bisik janggut. Ya, tanggalnya mata aja. Tapi hati kita melihat lebih dalam daripada apa yang ditangga oleh hati. Apa yang ditangga oleh mata. Baik, sebab siapa aku, kemudian setelah ketiganya itu nampak oleh mata dan oleh hati, terdengar oleh telinga dan hati, sampailah kepada kesimpulan bahawasanya ketiganya itu tergabung menjadi satu dan tidak mungkin terjadi dengan kebetulan. Pasti ada yang mengadakannya. Siapa yang mencipta aku tu? Ini mula bertanya. Sikan mungkin aku ada dengan sendirinya. Pasti ada satu kuasa yang hebat yang mencipta makhluk. Termasuk aku. Termasuk manusia. Hati mula berfikir. Berfikir. Okay? Yang berfikir membuat kita jadi sedar betapa kerdilnya kita sebagai manusia. Okay? Mata cuma nangga aja. Alat pakai nangga aja. Telinga cuma alat pakai dengar aja. Yang berfikir, mengulas benda ya kepada kebaikan adalah hati. Di dalam ayat ini didahulukan menyebut jin dan manusia. Ayat tadi. Sebagaimana telah kita ketahui, beberapa ayat jin ialah makhluk halus yang tidak dapat dicapai oleh panca indera manusia. Bila disebut jin, apa terlintas di pikiran kita? Mata siapa nangga? Ini ada, kita dapat nangga jin. Telinga kita pun siapa dengar kelakarnya, tutur bahasanya. Kita dengar punya kelakar, kita sih faham. Ini ada bahasanya pun. Tapi hati, jauh di sudut hati kita madah, bahwa jinnya adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala juga. Nya ciptaan secara halus, tidak dapat dilihat oleh panca indera kita. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin sekali disebut terlebih dahulu kerana mereka lah yang lebih besar mempunyai sifat-sifat yang disebutkan itu. Iaitu kelalaian dan tidak ada pengertian atau perhatian. Oh, kena Tuhan nyebut jin dulu dalam ayat. Kita nangga tadi. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِ. Kena nyebut ins dulu. Manusia. Jin dulu sebut. Rupanya ada sebab mengikut Pak Amka tu. Sebabnya ialah mungkinnya madah disebut terlebih dahulu kerana mereka lah yang lebih besar mempunyai sifat yang disebutkan itu. Jin tu banyak nengkar. Yang banyak kapirnya kan jin berbanding dengan manusia. Banyak degil. Termasuk iblis ya. Iblis kan jin. Syaitan-syaitan nak ngacau kita. Siapa ya? Jin juga. Daknya paling ramai yang engkar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berani melawan Allah Ta'ala. Maka disebut Allah jin dulu dalam ayat tu. Baru disebut manusia. Termasuklah syaitan. Iblis. Ya jin juga. Nak pada saya tadi. Dah hantu pocong. Ya jin juga ya. Bagi. Pakai jin. Pontianak. Jin. Bagi. Korin ya jin. Semua jin.
Saya ada antu ya bahasa Melayu. Antu lah, Pontianak, kuntilanak lah, antu tinggi lah, antu bungkus lah. Ya orang Melayu beri nama ya. Sebenarnya ya semua benda ya jin. Semua ya adalah jin. Jin itu yang menyerupa dalam berbagai-bagai jenis. Apa tujuannya? Kan nak nyesat kita. Ke jin. Ke jin. Apa aja semua pakai jin. Sal benda-benda pelik-pelik ya yang bukan denya bukan wali, bukan apa, adalah jin. Kau mau beramal macam mana? Mau berjalan tahi. Macam ini mau berjalan tahi. Pergi cobanya barang macam Sungai Sarawak tu pergi ke tepian barang. Kelak boyak nunggu. Betul? Kena. Ustaz manusia. Yang kelakar dengan jin. Nya bukan orang jin pun bukannya. Nya nangga jin ya. Jin yang masuk dalam badan orang ya. Nya make suara orang ya. Bukan suara jin. Maksud saya nangganya bero-bero depan kita jin yang pun si melalui masuk dalam badan manusia ni ada. Adakah? Ada. Ianya masuk dalam badan orangnya. Maka kita nangga. Berdarah lah, berkelakar lah, tetak lah, marah lah. Nya make badan orangnya. Maksud saya tadi, kita nangga jin yang pun si melalui badan manusia. Adakah? Ada. Nya sama adanya make badan orang dia masih hidup. Atau badan orang dah jadi mayat. Tiba-tiba tak nangga ada orang duduk atas kubur misalnya. Sama dengan muka orang nak mati tadi. Apakah orang dalam kubur yang keluar duduk siap? Bukan. Siapa ya? Jin. Nya rupa. Nya kita sesat. Supaya percaya. Okay? Nya kita sesat. Semuanya jin. Ada makhluk ketiga. Jin. Manusia, jin. Ada makhluk ketiga lagi. Ada manusia dan jin aja. Apapun yang ditunggah kita, bahasa kita, maka itu adalah jin. Termasuklah syaitan, iblis di dalam golongan jin. Tengah. Syaitan dan iblis, jin juga. Sebab satu asalnya iaitu dari nyalaan api. Sebut dalam surah Ar-Rahman. Bahawa jin ya dicipta daripada nyalaan api. Jin. Dia juga syaitan, dia juga iblis. Daripada jenis jin. Okay. Jenis jin. Orang bunian lah kata orang kita nyebut nak. Jin lah juaknya buniannya. Naklah tahu. Ada yang Islam, ada yang nisi. Orang bunian lah, munan lah. Ada munan tak? Ingat dia kecil-kecil di Sebuyo. Takut dengan munan. Cerita aja munannya si pernah nangga. Tapi dah kita dia takut-takut. Gagal kemunan ni. Ngepuang ke belakang. Nabun lah. Apa? Minat na untuk ngencin pa. Minat na ngencin. Apa tak? Saiznya. Sama macam kita. Ada pendek tidak kau. Ada tinggi tidak. Itu ya, macam-macam saiz lah. Tapi badannya berbulu lah. Berbulu. Palanya ada tanduk. Matanya buka cemia. Kita kan buka cemia mata. Buka cemia. Yang buka lurus biar. Takut je enggak. Sebab biar Tuhan sunyuruh tanangga. Dannya pun siapat no nyuruh kita dapat nangganya nya siapat. Nya mesti melalui masuk dalam badan orang. Kalau masuk dalam binatang, dalam pusat. Macam ya. Nya jelma dapat dalam bentuk lain. Bukan dalam bentuk dirinya. Dalam bentuk dirinya siapat. Okey, siapat.
Sama macam malaikat juga lah. Malaikat kan. Kita siapa nanggakan malaikat? Nabi pun 2 kali ke 3 kali enggak nanggap malaikat dalam rupanya yang asli. Ya pun Nabi nyaris nak keluar nyawa. Kejut nangga. Rupanya yang sebegitu hebat. Kaca. Malaikat tu kaca. Sayapnya ada 1000 sebelah tu. Sebelah 1000. Yang buka cuma lindung tu. Dunia tu. Siapa berani nak nangga nak kedai? Besar gelap kedai. Sebab ya setiap kalinya ngembak wahyu nak ngagak Nabi, ngembak wahyu, yang jelma jadi seorang lelaki. Ngagak Nabi duduk bersela berkelakar dengan Nabi. Ngembak wahyu. Kerana yang saya dapat bertemu dengan Nabi dalam keadaan rupanya yang asli. Kerana terlalu besar. Yang masuk dalam gua Hira. Gua Hira kan kecil. Muat 2 orang yang masuk dalam tubuh manusia tu. Coba gambar kamu malaikat Jibril dengan rupanya yang original masuk dalam gua. Habis pecah gua. Tapi dia menjelma jadi seorang lelaki untuk masuk dalam gua yang membawa ayat-ayat yang disuruh oleh Allah Ta'ala supaya diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat ini menerangkan bahawa semua makhluk insan atau jin itu telah sama diberi hati, fikiran, mata dan telinga oleh Allah. Artinya jin sama macam kita. Ada mata, ada telinga, ada hati, ada fikiran. Tentu saja hati, mata dan telinga jin menurut keadaannya pula. Siklah sama macam mata kita matanya. Kan saya ada madah tak matanya buka berdiri cemia. Berdiri cemia mata ibu. Bukan cemia. Kita kan cemia. Hanya cemia. Takut je nak mata melintang dia nak. Dalam petang yang agak sebini. Mata melintang. Macam ni. Suka gila nak tahu hal jin. Mun jin puan datang, bergerik lah. Benar ke cerita jin itu? Tentu saja hati, mata dan telinga jin menurut keadaannya pula yang kita tidak tahu bagaimana rupanya. Tetapi di kalangan mereka banyak yang tidak mempergunakan dengan baik. Hati tidak dibawa buat mengerti. Nah, ya masalahnya. Termasuk manusia. Ada hati tapi simok faham-faham tentang keindahan Islam. Sentiasanya menuduh Islam tu jahit tu macam-macam. Cuba kau guna hati kau berfikir. Tangga ayat-ayat Allah Ta'ala. Berfikir. Cari ilmu. Kau akan dapat nampak kebenaran Islam. Tapi dah kau semua guna hati kau. Kau guna nafsu, guna fikiran serakah kau berfikir tanpa menggunakan hati. Yang tidak mempergunakannya dengan baik. Hati tidak dibawa buat mengerti. Mata tidak dibawa buat melihat. Telinga tidak dibawa buat mendengar. Artinya tidak mereka berfikir untuk mencari mana yang benar, mana yang bersih. Dan tidak mereka hendak mencapai hakikat yang sejati iaitu kebenaran dan keesaan Allah Ta'ala. Ini semua cari. Coba cari, dia akan nemu. Hati akan bertemu dengan kebenaran. Sehingga bergelut dan bergelimanglah diri mereka dengan khurafat. Sudah percaya benda-benda khurafat, benda-benda betul. Benda sihir, semua percaya. Dukun-dukun percaya. Kenanya si guna hati. Hati madah yang maha berkuasa hanya Allah. Tiba-tiba kau madah yang berkuasa bomo. Kan? Kau guna akal fikiran kau yang sebenarnya. Okay? Kau guna akal kamu yang sebenarnya melalui ilmu yang kita pelajari. Baik, kelihatan olehnya gunung yang tinggi dan gagah perkasa. Misalnya, dilihatnya beringin besar dan rinding lalu timbul takutnya, lalu disembahnya. Besar nak pokok tu. Ya mudah pokok tu Tuhan kali. Ya siapa yang berfikir macam ya? Hasil daripada lihat oleh mata dipengaruhi oleh syaitan.
Cobanya fikir, kena kaya pokok jadi Tuhan. Si masuklah mati kita, apa fikir benda kedai. Pokok lalu berdiri saja, kena jadi Tuhan. Ada orang nanggap pokok besar, dia hantar sajian makanan, lingkah lah. Saya ingat di kampung dulu nak, banyak hantar ancek laut. Tahu ancek? Ancek tu polahnya jong cik. Lamia ada nasi kuning, ada manok, ada rokok, ada sirih. Kayak mbak jong ke laut nun, dihanyutkan. Kenapa? Kemberi makan penunggu laut. Supaya si ngaco kita njalo kita apa namanya? Njalo kita. Ya mukat kita apa semua. Jadi murah lah rezeki tak kono. Kerana nyetek dah ditogok, dia beri rasuah dengan dak rokok dengan dak sirih. Ya. Cobanya berfikir dengan hati orang ya. Masuk akal ke kau? Adakah sedak jin yang nyirih indah, merokok indah? Ke mana? Okay. Siapa yang memberi rezeki nelayan dan sampainya dapat nangkap ikan? Bukankah Allah? Nak kena ya hantu laut. Saya dah kena mengena hantu laut dah. Tapi itulah kepercayaan sesat hasil daripada kebodohan manusia. Si berfikir melalui hati yang sebenar. Okey? Ayat maksudnya. Baik. Artinya tidak mereka berfikir untuk mencari mana yang benar, mana yang bersih dan tidak mereka hendak mencapai hakikat yang sejati iaitu kebenaran dan keesaan Allah. Sehingga bergelut dan bergelimang dilihatnya beringin besar dan rendang lalu timbul takutnya lalu disembahnya. Beringin tu pokok lah, pokok beringin. Nanti kelihatan lagi batu besar yang seram tangganya. Ya kali Tuhan kali. Ya batu besar. Kita pergi ke batu cave nak kata pekong nak berdiri. Kau main besar batu pekong ya. Kita orang Islam tu yang ada hati baik, bagus berfikir. Adakah Tuhan sama jegat ya duduk saya dari sejaknya di polah lu juga jegat berdiri sia, saya berinsut, saya duduk, saya pandai lelah. Apakah itu Tuhan? Bukan Tuhan. Tapi orang yang asyik mikir makin hati, datang sia sembah, tabur bunga, sembah. Kerak jak-jak kita langgar di tanggak. Tanggak batu kep ke kerak jak-jak sia. Jadi kita tu disuruh beli pisang. Kerak kan suka makan pisang. Belanja langgar kita ngembak pisang, berebut je yang agak kita. Karena bagi orang Hindu, kerak ya dewa. Dewa yang patut disembah Tuhan. Baik dan yang hormat dak kerak, berok, dak sapi, dak apa ya, dianggap daknya dewa, jelmaan dewa. Okey, sebab ya adanya menyembah benda-benda ya. Punya berfikir dengan hati, adakah patut aku tu manusia lebih mulia daripada binatang, tiba-tiba nyembah binatang? Kerja tuyuk kau. Kau jadi yang menghina diri kau pun. Kau manusia makhluk yang hebat dicipta Allah Ta'ala. Ada utak, ada segala macam. Boleh berfikir, boleh belajar. Kerak ni pandai. Tiba-tiba kau nyembah kerak. Mau kau berfikir dengan hati, kau siapkan mula kerja ya. Sebab ya dalam tu tadi, orang yang jenis kerak ya, padan dengannya apa? Jahannam itu. Laqad zara'na li jahannama kasiram minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya telah kami sediakan untuk neraka jahanam itu beberapa banyak dari jin dan manusia yang berfikir menggunakan hati. Sekati aja nak ngaku Tuhan, ya Tuhan, banyaknya Tuhan. Macam orang Kristian sama aja. Gini gaya kau. Manusia dia aku ke Tuhan. Pandai mati Tuhan. Pandai disalib lagi. Dipakuk situ, dipakuk atuk. Tuhan yang dipakuknya. Kita mikir dengan hati kita. Masuk akal ke Tuhan kau manusia monoh Tuhan? Mesti masuk akal.
Jadi manusia yang si berfikir guna akal sampainya sesat, kufur, memang layak untuk masuk neraka. Kata Allah dalam ayat 179 ini. Okay? Mudah-mudahan kita lah. Kita terlepas daripada benda itu semua. Amin. Baik. Kelihatan olehnya gunung yang tinggi dan gagah perkasa lalu disembahnya pula. Enggak gunung. Hebat apa gunung? Ya mudah ya Tuhan kali. Nya pun nyembah. Okay? Macam orang pergi ke Jabal Nur, tempat Nabi dapat wahyu. Supaya lebih baik kita sibuk naik di situ. Akan terlintas macam-macam di pikiran kita. Orang Pakistan, orang apa suka naik di atasnya. Kita tangga dari di bawah, cukup aja lah. Tangga dia ada macam-macam, ngusap batu yang ngusap, jilat. Dia juga di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Ada tiang di pola tempat Nabi berdiri dulu. Bila pergi sia ambil gambarnya, gambar girlfriend lekat sia. Mudah-mudahan bertemu jodoh. Kenanya madah Siti Hawa dan Nabi Adam dulu bertemu. Setelahnya dua ditikam daripada langit turun ke dunia. Bertemu di Padang Arafah. Mudah-mudahanlah aku dengan kekasihku bertemu seperti Adam. Sebabnya tak nanggam, tak pergi umrah. Tak naik ke Jabal Rahmah di Padang Arafah. Dan gambar dua sejoli je. Dua pasangan. Mesti ada gambar petulisnya nama. Sabini Love. Apakah? Sabini Love Halimah. Okay? Kalau mau pergi Senin kah gambar kau siap? Coba nyamaki hatinya, siap akan mula kerja ya. Siap mana? Masuk akal. Adakah? Batu yang boleh beri jodoh kita. Ya kan bukit. Yang menentu jodoh kita siapa? Allah. Apa kena mengena dengan Padang Arafah ya? Tidak kena mengena. Tapi itulah manusia yang si mau berfikir menggunakan hati. Patut sih yang tikam neraka jahanam. Patut. Ku beri kau hati kata Tuhan. Kata tadi, lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku beri hati untuk kamu berfikir, kamu sih guna hati untuk berfikir ke arah kebaikan. Maka layaknya kau tikam neraka jahanam. Ya, layaknya. Baik. Alam tadi sedang orang yang perhatiannya telah sampai kepada satu titik terakhir dari pemikiran. Sehingga bebas dari segala macam benda akan naiklah martabat jiwanya ke tingkat yang tinggi. Nah, ya baru orang beriman. Sebab dia telah sampai kepada zat yang maha kuasa. Kita nanggap apapun depan kita, batu besar ke bukit ke sia, apakah batu Hajaral Aswad ke apa semua. Hajar Aswad memang kita disuruh cium, kena Nabi cium. Tapi kita jangan mengata batu Hajar Aswad ya ngampun dosa kita, kan kita jadi kafir. Aku cium Hajar Aswad supaya dosa aku hilang. Gini kaya Hajar Aswad apa nyuruh dosa aku hilang. Sayyidina Umar masanya nak cium Hajar Aswad, apa katanya? Wahai batu Hajar Aswad, engkau hanya sebutir batu. Aku siap nangga Nabi cium kau. Aku siap akan cium kau. Karena engkau hanya sebutir batu. Tapi orang kita yang percaya batu Hajar Aswad ya, dapat menghapuskan dosa. Punya si cium Hajar Aswad macam orang si gaji ceriknya. Lebih penting daripada kerja haji. Padahal cium Hajar Aswad itu cuma sunat aja. Saya kena mengena dengan ibadat haji. Ibadat haji ialah tawaf, sa'i, melontar di Jamrah, di Mina, ya, bermalam di Muzdalifah. Ya, haji. Ya, ada kena mesti cuba saja buat. Pun ada masalah. Tapi dah kedong kita ada sini. Kalau ada peluang, kita cium lah. Tapi jangan kita berkepercayaan macam-macam. Menganggap bahawa batu ya ada kuasa. Maka kita udah nyeleweng. Apabila nyeleweng, padan sih masuklah neraka jahanam sebut dalam ayat tadi. Padan.
Karena yang hanya ngampun dosa siapa? Allah. Yang ngampun dosa hanya Allah. Tidak ada orang lain. Baik. Kepada zat yang maha kuasa, maha pengatur alam semesta. Dan bebas dari dia daripada meminta atau memohon atau memuja atau menyembah kepada yang lain. Dia akan timbul. Kalau umat Islam berfikir menggunakan hati dan hati mereka yang dicernakan oleh iman, nescaya ada yang kufur, yang murtad, yang melakukan benar-benar syirik dan sebagainya. Tapi oleh karena kebanyakan manusia, Allah nyebut tadi, kasirun minal jin. Banyak di kalangan jin dan manusia yang aku beri hati, si mau berfikir, nyeleweng kerjanya, maka aku akan sumbatnya dalam neraka jahanam. Kata Allah. Sumbat dalam neraka jahanam. Habis. Penting berfikir tu. Sayyidina Ali mana berfikir satu saat lebih afdal daripada kita sembahyang sunat. 1 rakaat, 2 rakaat. Baik kita kadang-kadang biar kita merenung berfikir. Jangan ibadat sunat banyak, tapi si pernah berfikir. Berfikir membantu kita ke arah kebenaran, berfikir. Banyakkan berfikir. Okay? Berfikir menggunakan hati. Bukan menggunakan nafsu. Keinginan bukan. Menggunakan hati. Yang sanubari kita. Hati yang paling dalam. Hati kecil. Okay? Guna untuk berfikir. Sebab itu maka di surah Fatir, surah 35 ayat 28. Sesudah Allah berturut-turut dalam beberapa ayat menerangkan keadaan alam dan bumi, gunung, sungai dan warna-warni batu-batu, Allah mengatakan, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, sesungguhnya hanya yang bisa takut kepada Allah ialah para ulama. Ulama yang sebenar, yang berfikir menggunakan ilmu dan mata hatinya, adalah orang yang paling takut melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ulama nak jenis sikit-sikit ngaku diri wali, sikit-sikit ngaku diri keturunan Rasulullah. Bukannya. Sepuluh dia aku. Memang kita nang keturunan Rasulullah. InsyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu. Sepuluh kita nak ngaku bergembang-gembor, madah dengan orang tu, ya nun dan sebagainya. Nyoh orang muji, nyoh cium tangan kita, nyoh cium kaki kita. Sepuluh. Karena Allah madah, innama yakhshallah min ibadir. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, takut dengan seksa Allah, adalah para ulama yang sebenar. Okey? Jadi, zaman sekarang nak cari ulama sebenarnya susah. Perlu hati-hati. Okay. Karena kebanyakannya demi kepentingan material. Okay, supaya dapat habuan. Ngaku. Macam saya untuk pakai serban besar. Duduk di masjid. Buat tasbih besar. Okay. Semua nak pada saya, orang percaya. Baik tak nangga, saya dah datang nak jenis kedai di Malaysia tu. Wah, orang 16,000, 20,000 datang. Kenapa? Siapa datang ulama-ulama sunnah? Sedang orang datang. Sikitnya datang, geng-gengnya jangan datang. Ulama-ulama bid'ah dan khurafat macam ni, wah. Kompat petang dahnya datang siang. Walau orang ceramah ke Isyak. Kita sih ada siapa lah. Saya sih sebut nama. Okay? Tapi ya kenyataannya kedaya. Okay? Lebih lagi kalau ulama selebriti selalu dalam YouTube. Nya minat dengan orang ya bukan kerana ceramahnya lebih kurang ceramah kita. Ceramahnya ni ada nak baru sebutnya. Tak dengar ceramah tidak, lebih kurang ceramah kita. Lebih dahsyat lagi ceramah kita daripadanya.
Tapi kena kami watang. Kena kita tu ceramah nggak datang 10 orang. Kena. Karena kita siap dalam YouTube. Okay? Siap dalam YouTube. Si digembar-gembor, si dipromosi. Okay? Si dipromosi, si di... Kena. Ya sebabnya. Orang ingin nak nangga, nak selalu tangga kulayim tu. Ada datang hidup-hidup datang ke kucing. Ingin nak nangganya. Bukannya nak ngikut, nak diceramah orang ya. Yang jangan nak ceramah orang yang masuk situ keluar sia. Faham tak nak ceramah orang tak tahu. Geng-geng ya. Jangan nenjak ke merami. Baguslah punya nak merami benar-benar ingin dapat ilmu. Okeylah. Tiada jadi masalah. Tapi si cemia keadaannya. Buktinya nak nunggu semayang pun si. Orang semayangnya duduk luar nun. Nunggu apa? Nunggu orang ceramah. Ini ceramah. Ini semayang ni si. Itu samat jak-jak katanya. Kenapa? Ya Allah, wallahu a'lam. Baik. Kemudian dan ayat ini mengandungi arti yang dalam. Bahwasanya kalau penyelidikan suatu ilmu tidak sampai kepada kesedaran dan takut kepada Allah, belumlah orang mendapat ilmu yang sejati. Ayatnya. Yang si takut melaku benda khurafat, yang si takut melaku benda bid'ah. Semua benda ya dia boleh buat, tak ada larangan. Maka ulama macam ya bukan ulama yang takut kepada Allah. Disia ukurannya. Sebab ya ayat Quran tadi, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Kalau nya ulama yang sebenar-benar nya akan takut melanggar perintah Allah, sama ada benda haram, benda khurafat, benda bid'ah, benda apa. Nya akan takut. Tok malah ngajak orang mula. Ngajak. Saya ada takut-takut. Dicabarnya ke orang madah. Okey, maka itu bukan ulama yang sejati. Menyentuh mana tadi? Dan ayat ini mengandungi arti dalam bahawasanya kalau penyelidikan satu ilmu tidak sampai kepada kesedaran dan takut kepada Allah, belumlah orang itu mendapat ilmu yang sejati dan belumlah orang itu dipanggil ulama. Arti ulama ialah orang-orang yang berilmu. Kacak nak padah fahamkah tu dalam tu. Sebab itu ayat ini mengandungi anjuran yang tegas. Pergunakan hati buat memperhatikan. Menanggar sesuatu makai hati, jangan makai mata aja. Mata minat nanggar aja. Hati yang mengulas. Kirim ke utak. Utak bertindak. Okay, jangan biar nafsu kita yang melihat. Kita melihat sesuatu dengan nafsu. Dengan kita melihat sesuatu dengan hati kan beza. Kita nanggar duit guguk sia. 100 guguk. Di bawah kaki jemburi. Ada 100. Jemburi nanggar dengan nafsu. Dan tak lain senang aku habis belajar kat tu. Ungkahlah bukit. Lalu disonglap dia apa? Bukan jemburi tu, jemburi lain. Tapi kalau jemburi yang berfikir makai hati, kesian yang mudah duit Haji Zainuddin tu kali guguk. Oh Ji, duit kita ke guguk. Haji pun mikir dengan nafsu je. Dah, ya sih. Duit kami, alhamdulillah ya. Tapi punya fikir hati yang si akan ngakun. Yang mana saya tahu siapa ngempun. Engkau lan tabung si bahagia ajaknya si tahu siapa ngempun.
Si sempat sampai dengan sebini, sebini memang yang aku. Guru aja. Ia contoh. Berfikir, melihat sesuatu dengan mata yang dilandasi oleh nafsu, dengan melihat sesuatu yang mempergunakan hati. Beza. Okay? Beza. Baik, sebab itu ayat ini mengandungi anjuran yang tegas. Pergunakan hati buat memperhatikan, mata buat melihat, telinga buat mendengar, sehingga berakhir dengan kenal kepada Allah, iaitu ma'rifat. Walaupun kita sinangga Allah, hati kita kenal dengan Allah, bahwa Allah ya wujud. Sebab aku sanggup nyembahnya 5 kali sehari. Kita mikir apa ya? Kerja aku tunggang-tunggit 5 kali sehari tu. Siapa sembah aku tu? Hati jahit takkan akal pikiran jahit kita akan madah macam ya. Apa kerja bodoh kau ya tunggang-tunggit 5 kali sehari? Kau nyembah apa ni Tuhan? Pasal ada. Tapi hati nurani kita madah ada Tuhan. Kalau Tuhan siada, aku siada di dunia tu. Karena yang mencipta alam semesta dan mencipta semua makhluk adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berfikir, maka aku sanggup merebahkan dahiku pergi ke lantai untuk sujud hanya kerana Tuhan yang maha berkuasa, maha mencipta. Ya hati. Hati je berfikir dengan benar. Baik, lalu di ujung ayat dijelaskan lagi, itulah orang-orang yang seperti binatang ternak. Orang yang si nguna hati berfikir sama macam dak sapi. Sapi dia dah berfikir. Mujur lalu melintang patah je dak sapi. Dak babi, dak kambing, dak apa. Ada peduli. Kadang-kadang taiknya pun dia makannya ke balik. Macam babi nak. Babi taiknya kaknya berak makan, kaknya muntah makannya ke. Kotor binatangnya. Menyadar hati macam tu taik aku pun pasak lah aku makan. Ya apa bau dia. Tapi dia fikir. Cuba ya Allah nyamakan. Cuba tak nangga ayat ya. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternakan. Jin dan manusia yang sibuk berfikir menggunakan hati tadi. Seperti binatang ternakan. Balhum adal. Malah mereka lebih jahit daripada binatang ternakan. Lebih siap ada guna. Binatang dapat jadi sembelih ke makan. Ke korban ke apa. Malah burger kah. Malah sup kah. Manusia, dia ada guna. Dimakan siapa. Okay. Artinya lebih sesat, lebih jahit daripada binatang ternakan. Jadi Allah samakan mereka dengan binatang ternakan. Malah bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Binatang ternak tidak ada perhatian sebab yang ada padanya hanya semata-mata hati sebagai bahagian tubuh. Ya aja. Hatinya ada dalam tubuhnya. Tapi hatinya siapa berfikir. Kenanya siapa ada akal. Apa yang mereka lihat tidak jadi perhatian dan apa yang mereka dengar pun tidak menjadi perhatian. Ya si faham. Macam pusak nak. Betul nak pusak. Ya dia ada faham nak pada kita. Oleh kerana terbiasa dengan kita, tangga kita macamnya faham, bukannya faham. Nya terbiasa. Macam ada burung kakak tua, dia ajar kita. Selamat pagi. Selalu-selalu tak nyebut selamat pagi saya. Nyalo selamat pagi. Petang pun selamat pagi juga katanya. Malam pun selamat pagi juga. Ajar nyumpahnya, nyumpah orang. Dia baiknya ya, jangan disumpah. Ni orang baik. Ni adanya mikir macam mana. Tak nak ajar celaka kau. Nya pun celaka. Celaka. Siapa yang melimpas ya semua celaka. Tangkap pulas geruk. Kenapa? Kerana si ada hati ada dalam dirinya. Ya, anggota hatinya ada. Tapi anggota hatinya si dapat berfikir seperti mana manusia dan jin. Beza. Sebab ya Allah si ngambil salah dak binatang ya. Si pernah pakai baju, si pernah nutup aurat ya dak sapi dak kambing. Apakahnya salah? Si kena nya si ada hati.
Si ada hati untuk berfikirnya, si ditaklifkan, diwajibkan untuk menjalankan tugas-tugas agama. Yang cuma diwajib untuk menjalankan tugas-tugas agama perintah Allah, cuma dua makhluk tadi aja. Jin dan manusia. Saja. Baik, yang ada padanya hanya naluri. Nalurinya dah biasa. Dan anggap pusat, dia berinya makan. Esok datang anggiknya. Ni dah tahu kita ada makanan kan isi. Oh, ketuk pintu ada makanan. Tak on dia yang nanya. Dia datang kerana kebiasaan. Kebiasaannya sal petangnya datang. Tangga tak burung acang, burung nak ya, atau koko apa semua. Apabila di Jakarta kami kat perumahan Taman Sejoli dulu ni ada tenangga burung ya. Kini tu burung ya kemain banyak, berak tak kereta, berak tak apa. Kena ada salah satu rumah di taman ya. Kerjanya beri makan burungnya. Ni nak burung bergerak datang. Bila burung bergerak datang, lalu malah setiap hari lah datang cari makanan. Bukan kerana tahunya tu baik tu. Ustaz orang Habib, saya dapat dah, saya dah ambil makan, saya dah. Saya tahu macam mana? Dia mikir apa? Kena kebiasaan. Sebut situ tadi nalurinya. Apabila dah terbiasa, nyakan terus. Bukan karenanya berfikir, bukan. Berlainan dengan manusia. Kita berfikir. Kita minta nasi dengan orang, kata di rumah orang minta. Esok tentu kita malu nak minta lagi. Kerana kita ada hati. Wajah kau tu malah minta je. Takut dia nak le orang ya. Kan? Kerana kita ada hati berfikir. Ada perasaan. Dan ni ada. Yang pentingnya nak makan. Ya aja. Fikirnya. Nalurinya ingin nak makan. Ya aja. Sebab biasa tidaknya tu disebut dalam ayat tu. Disebut dua jenis makhluk aja. Jin dan manusia. Bagaimanapun bodohnya binatang, namun kejahatannya tidaklah sampai sejahat manusia. Okay? Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Okay? Jahit ni pun binatang, siklah sejahit manusia. Okay? Manusia lebih jahit daripada binatang. Perangainya punya, sik berfikir menggunakan hati. Jin dan manusia lebih jahit daripada binatang. Sebab ya dalam ayat tersebut, balhum adal. Malah mereka lebih jahat daripada binatang ternakan. Manusia dan jin. Jadi padanlah hendaknya ditikam ke dalam neraka. Setakat itu sajalah untuk ayat ini hari ini. Sikit ayat aja, panjang untuk kita memahami. Mudah-mudahan dapat ilmu daripada apa yang kita perkatakan tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.